Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Tarmizi bin Yusof, pelajar di bawah seliaan Profesor Muhammad bin Abdul Hamid dan Dr. T.S. Samsudin Wahab akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kajian Empirikal Pengaruh Teori Gelagat Terancang terhadap Niat untuk Membuat Hibah. Kajian ini basically secara asasnya adalah berkenaan dengan teori gelagat terancang, bagaimana ia mempengaruhi niat seorang individu untuk membuat hibah. Seterusnya eloklah kita lihat kepada kandungan pembentangan. Pembentangan ini akan dimulakan dengan latar belakang nombor satu, yang keduanya jurang dan objektif kajian, yang ketiganya teori yang digunakan di dalam kajian ini, yang keempat metodologi yang digunakan di dalam kajian ini, yang kelima dapatan daripada kajian ini, yang keenam keputusan analisa, dan yang ketujuh adalah perbincangan. Latar belakang kajian ini berkenaan dengan hibah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, eloklah saya definisikan hibah. Hibah ini adalah satu akad pemberian milik sesuatu harta tanpa balasan semasa hidup yang dibuat secara sukarela. Jadi asas kepada kajian ini adalah berkenaan dengan hibah. Hibah ini adalah satu pemberian milik daripada seorang individu kepada individu yang lain tanpa balasan yang dibuat semasa hidup. Ini perkara pokok berkenaan dengan hibah ini. Seterusnya, hibah ini bukanlah satu instrumen yang baru diwujudkan pada masa sekarang, tapi ianya telah dilaksanakan, telah diamalkan semenjak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana Rasulullah SAW ada memberi hibah dan juga menerima hibah. Ada juga di kalangan pembesar-pembesar yang menghibahkan sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini timbul disebabkan oleh peningkatan yang berlaku terhadap harta-harta pusaka di Malaysia ini. Menurut kajian yang dibuat pada 2014, 66 bilion harta pusaka masih lagi terbeku. Maknanya sebelum 2014 telah ada harta-harta yang nilai berbilion-bilion yang menjadi masalah yang terbeku, yang tidak dapat diselesaikan. Menurut Harian Metro 12 Januari 2020, hampir 70 bilion nilai harta pusaka yang tidak dituntut dan majoritinya adalah milik orang Melayu. Nampak peningkatan daripada nilai harta yang terbeku itu meningkat dengan begitu drastik lagi sekali, kerana tidak ada satu perancangan yang dibuat terhadap untuk menyelesaikan harta-harta yang terbeku ini. Menurut pendapat Muda 2008 menekankan bahawa hibah adalah instrumen penting yang patut dilaksanakan bagi mengelakkan pertikaian harta pusaka. Jadi kajian pada 2008 telah dilakukan oleh Muda, di mana mengatakan bahawa untuk selesaikan masalah harta pusaka iaitu dengan menggunakan hibah. Ini telah dibuat pada 2008. Pada 2013, Kamarudin Al-Makmum dan lain-lain mengatakan bahawa orang Islam yang digalakkan untuk membuat hibah semasa hidup bagi mengurang dan menyelesaikan masalah harta terbeku. 2013 telah dilakukan kajian-kajian menunjukkan bahawa hibah ini sebagai satu solusi untuk menyelesaikan, mengurangkan pertikaian waris dan juga menyelesaikan masalah harta pusaka terbeku. Menurut Abdul Rahman pada 2020, walaupun masyarakat umum mengetahui kepentingan hibah, tapi amalan membuat hibah ini masih lagi rendah. Walaupun masyarakat kita tahu bahawa nak selesai harta pusaka, harta yang terbeku ini dengan menggunakan hibah, tapi kesedaran di kalangan masyarakat itu masih lagi rendah. Ini berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Abdul Rahman tahun 2020. Jadi menurut Saad dan Said 2016, oleh kerana kajian mengenai tingkah laku meraih hibah masih kurang, institusi hibah gagal memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah harta terbeku. Oleh kerana hibah ni masih kurang, jadi isu hibah ni gagal memahami faktor yang menyebabkan masalah harta yang terbeku ini. Jadi oleh kerana di sini terdapat satu jurang, jadi kajian ini akan menyelami apakah faktor-faktor yang menyumbang seorang individu yang mengambil tindakan membuat hibah. Jadi apakah sebab-sebab, apakah reason seorang individu itu bertindak untuk membuat hibah.
Dalam kajian ini kami menggunakan teori gelagat terancang. Teori gelagat terancang ini, teori planned behavior, ada digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk membuat hibah. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita lihat kepada jadual ini, dalam teori gelagat terancang ini mempunyai 3 pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu sikap, norma subjektif, kawalan gelagat ditanggap, atau kita panggil independent variable, yang kita gunakan untuk mengukur bagaimana perhubungan antara independent variable ini, pemboleh ubah tidak bersandar ini, dengan niat seorang itu membuat hibah dan seterusnya melakukan amalan hibah. Sebenarnya teori gelagat terancang ini adalah dikembangkan daripada teori yang lama, iaitu Theory of Reason Action, TRA. Telah dikembangkan dengan menambahkan niat sebelumnya yang berkait dengan kawalan individu, iaitu perceived behavioral control, bagaimana individu itu mengawal dirinya untuk bertindak sama ada melakukan suatu perkara ataupun tidak melakukan suatu perkara. Kaedah kajian kita menggunakan populasi adalah guru-guru sekolah agama di 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Jumlah populasi adalah 70 orang guru daripada 10 buah sekolah. Ada 4 buah sekolah di Pulau Pinang, 4 di Kedah dan 2 di Perlis. Kaedah yang kita guna persampelan adalah kita menggunakan persampelan mudah, iaitu simple random sampling. Manakala saiz sampel adalah kita menggunakan Craigsy Morgan 1970 sebagai panduan. Jadi jumlah sampel kita adalah 258, iaitu bagi jumlah 770 kita perlu mendapatkan 258. Kita perlu mengedarkan kepada 258 responden. 258 ini kita dapati daripada Craigsy Morgan, iaitu 256, antara 256 dan 260, dan jumlahnya adalah 258. Jadi walaupun 258 kita mengedarkan jumlah yang lebih, iaitu 300, melebihi daripada jumlah yang sepatutnya kita edarkan. Kaedah pengurutan data yang kita gunakan adalah kita menggunakan borang soal selidik, dan alat ukuran yang kita gunakan kita mengadaptasi daripada kajian-kajian yang lepas. Kita menggunakan perisian SPSS untuk menganalisa data-data yang kita perolehi. Daripada dapatan yang kajian yang kita lakukan, peratusan penerimaan borang selidik adalah 180 daripada 300 borang yang diedarkan, iaitu sekitar 60%. Nilai bacaan alfa pemboleh ubah iaitu 0.85 hingga 0.95, itu menepati tahap kebolehpercayaan. Dalam kajian ini kita terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan hibah. Yang keduanya adalah terdapat hubungan signifikan antara norma subjektif dan niat. Yang ketiga adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kawalan gelagat ditanggap, perceived behavioral control dan niat. Kemudian kita lihat kepada keputusan analisa. Daripada analisa yang kita buat ini, daripada jadual yang kita tunjukkan, ketiga-tiga hipotesis ini menyokong, ketiga dapatan kajian ini menyokong hipotesis yang telah kita tunjukkan tadi, iaitu yang mana hubungan antara sikap dan niat, di mana nilai P sama juga 0.00, iaitu kurang daripada 0.05, maka hipotesis yang pertama, iaitu hubungan antara sikap dan niat ini boleh diterima. Analisa yang kedua mengenai hubungan antara norma subjektif dengan niat, di mana nilai P sama juga dengan 0.00, iaitu kurang daripada 0.05, maka hipotesis yang kedua ini juga diterima. Analisa yang ketiga adalah mengenai hubungan antara kawalan gelagat ditanggap dengan niat, iaitu nilai P juga sama 0.00, kurang daripada 0.05, maka hipotesis yang ketiga ini diterima. Maka ketiga-tiga hipotesis yang kita lakukan dalam kajian ini diterima. Seterusnya kita perbincangan berkenaan dengan dapatan ini. Dapatan yang pertama itu hubungan yang signifikan antara sikap dan niat. Jadi dapatan ini tidaklah asing, kerana berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan niat di dalam wakaf tunai, iaitu kajian dibuat oleh Harati, Kesedaran Hibah Ahmad 2019, dalam bidang perancangan kewangan oleh Osman 2017. Jadi
Dapatan kajian-kajian lalu juga menunjukkan bahawa terdapat perhubungan yang signifikan antara sikap dan niat. Manakala dapatan yang kedua itu hubungan yang signifikan antara norma subjektif dan niat, kajian ini juga menyamai kajian-kajian yang lalu yang dibuat oleh Al-Hariti 2019 dalam konteks wakaf tunai, mursyidi dan khairi, dan konteks perkhidmatan wasiah, dan Osman 2017 dalam berkaitan dengan bidang perancangan kewangan. Terdapat hubungan yang signifikan antara norma subjektif dan niat seorang itu untuk melakukan perkara-perkara tadi. Dapatan yang ketiga adalah hubungan yang signifikan antara kawalan gelagat ditanggap dan niat. Jadi kajian ini juga menyai kajian-kajian yang lepas, iaitu Osman berkenaan dengan konteks tabiat berwakaf, Hasbullah dan lain-lain berkenaan dengan wakaf korporat, Sa'ad et al. 2010 berkenaan dengan zakat perniagaan, Bidin dan lain-lain mengenai pembayaran zakat melalui potongan gaji. Kesemuanya ini adalah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kawalan gelagat ditanggap dan niat. Jadi keputusan dapatan kajian kita ini adalah tidak menyalahi apa yang telah dilakukan oleh kajian-kajian yang lepas. Jadi kesimpulan daripada kajian ini adalah kajian ini menggunakan 3 pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu sikap, norma subjektif, kawalan gelagat ditanggap yang mempunyai hubungan terhadap niat. Jadi kesemuanya mempunyai perhubungan yang signifikan terhadap niat. Jadi semua hipotesis yang kita lakukan terhadap dalam penyelidikan ini diterima. Ini menunjukkan bahawa yang pertama, sikap iaitu seorang individu menjadi penentu kepada amalan hibah. Jika individu mempunyai pemikiran yang positif terhadap hibah, lebih cenderung untuk membuat hibah. Ini bermakna jika seorang itu mempunyai pandangan bahawa melakukan hibah ini ada satu perkara yang positif, perkara yang baik, perkara yang bermanfaat kepada individu tertentu, jadi dia akan lebih cenderung untuk membuat hibah. Dia akan menimbulkan niat pada dia untuk membuat hibah. Jadi yang keduanya adalah norma subjektif. Norma subjektif ini adalah pengaruh rakan-rakan ataupun rakan keluarga yang terdekat untuk membuat hibah. Jika rakan-rakan mempengaruhi, maka individu cenderung untuk membuat hibah. Norma subjektif ini adalah pengaruh rakan-rakan sekeliling, keluarga-keluarga yang terdekat, ibu bapa, rakan taulan yang hampir dengan seorang individu. Jika seorang individu itu mempunyai mendapat galakan ataupun dimaklumkan tentang kebaikan, tentang hibah ini, jadi seorang individu akan rasa dia akan dipengaruhi, dia akan merasa untuk melakukan hibah juga sebenarnya rakan-rakan orang yang terdekat, dengan mendengar nasihat daripada orang yang terdekat dengan seorang individu itu. Jadi dengan pengaruh rakan-rakan ataupun orang yang dekat sekeliling itu, seorang individu itu akan cenderung untuk buat hibah. Dan yang ketiga adalah kawalan gelagat ditanggap, juga mempunyai pengaruh terhadap amalan hibah. Jika individu merasakan mampu dan berhajat, kemungkinan untuk dia melakukan hibah itu sangatlah besar. Yang terakhir adalah kawalan gelagat ditanggap. Ini maknanya seorang itu merasakan, jika seorang itu merasakan buat hibah, dia akan membolehkan dia mendapat manfaat untuk keluarganya dan dia mampu mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, jadi dia akan lakukan. Jika seorang itu merasakan bahawa membuat hibah ini satu pembaziran ataupun dia tidak mempunyai sumber kewangan, dia merasakan duit dia perlu digunakan untuk perkara yang lain lebih dahulu, jadi dia tidak akan membuat hibah. Jadi dia akan mempunyai kawalan terhadap dirinya sendiri berdasarkan kepada resources ataupun sumber-sumber atau pengalaman, hasil daripada pengalaman yang dia ada. Jadi berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah kita lakukan, menunjukkan bahawa sikap, norma subjektif, kawalan gelagat ditanggap ini mempunyai hubungan yang signifikan terhadap niat untuk membuat hibah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.